Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi ni saya hanya hantar video untuk semua, dan saya nak awak tengok nota yang saya dah bagi dan akta-akta yang saya dah bagi, terutamanya akta OSHA 1994. So, kita akan mulakan kelas untuk semester ni untuk subjek BNR 22502 Occupational Safety and Health. Nama saya Azrina binti Bahari. Kena ingat nama saya sebab saya tak nak lah nanti kerang kita tak jumpa, nama lecturer pun lupa. Sebab kita akan jumpa lagi untuk subjek-subjek yang lain nanti insyaAllah selepas subjek OSH ni. So, saya nak mulakan untuk Occupational Safety and Health untuk bab yang pertama. So, bab pertama adalah Health, Safety and Environment Management. So, yang ini kita akan tengok akta-akta untuk Health and Safety, Environment, Factories and Machineries, apa dia Management. So, apa dia Safe, Healthy Environment Culture. So, kita akan tengok semua sekali. So, untuk hari ini saya akan masuk kepada 1.1 Introduction to OSH. So, kenapa pertama sekali kenapa kita perlu belajar OSH ni? Pertamanya sebab semua pelajar yang keluar daripada UTHM ni ataupun semua akan menjadi, sama ada awak akan menjadi pekerja ataupun awak akan menjadi majikan. So, jika awak jadi pekerja, awak akan tertakluk juga kepada OSHA 1994. Kalau awak jadi majikan pun, awak akan tertakluk kepada OSHA 1994. Sebab dalam sini banyak akta. Akta ni meliputi semua sekali, keseluruhan orang yang bekerja. So, kita punya learning outcome dia, pelajar mesti boleh untuk design safety and health program to meet workplace requirement. So, maksudnya bila awak kerja besok, bila orang cerita pasal OSH, bila orang cerita pasal apa dia akta untuk bekerja, so awak dah ada basic, awak dah tahu serba sedikit. So, perform according to the most current act pertinent to the occupational safety and health. Maksudnya semua akta-akta lah, maksudnya yang terlibat dalam bidang pekerjaan, dalam bidang apa pun, maksudnya bidang kerja lah. So, berkenaan dengan keselamatan dan kesihatan pekerjaan tu, maksudnya awak dah tahu. Dan seterusnya, kenapa perlu ada OSH? Kenapa ada akta? Akta ni tertubuhnya dah lama lah, maksudnya dah lama. Bila ada revolusi daripada zaman dulu orang bekerja tak ada akta. Sebab tu dulu bila orang orang susah-susah, dia orang ambil, dia orang jadikan hamba abdi. Bila hamba abdi, maksudnya dia tak tertakluk kepada akta. Tapi bila dunia makin moden, dunia makin berkembang dan orang mula berfikir. So, pertama sekali apa yang menyebabkan adanya akta ni adalah sebab ada penyakit. Dulu Ellenberg ni publish the first non-pamphlet and occupational disease from gold miners. Maksudnya dulu orang buat lombong-lombong, lepas tu bila orang melombong tu datang ke klinik ke, atau dulu bukan klinik lah, maksudnya dulu tabib ke apa, maksudnya bila dia jumpa dengan orang ni, maksudnya orang yang berubat ni, so ada penyakit. Mungkin penyakit tu datangnya bendanya sama. Kalau daripada gold, daripada mining, maksudnya mining tu adalah lombong-lombong. Maksudnya lombong ni bila orang datang pergi ke lombong tu, mungkin penyakitnya sama, mungkin penyakit berdasarkan kepada asma ke, penyakit paru-paru ke. So dia buat pamphlet berkenaan disease daripada mining. So itu tahun 1473 tu zaman dulu kala, zaman Kesultanan Melayu Melaka. Dia orang dah mula bercerita berkenaan dengan akta. So pada tahun 1556 German scholar Agricola describe the disease of miner. Maksudnya dia dah describe apa disease-nya yang sebelum tu dia keluarkan
pamphlet dulu. Lama tu daripada 1973 nak sampai 1956 tu, berpuluh-puluh tahun baru boleh keluar dia punya disease minor tu. Lepas tu pada tahun 1713, Ramazzini yang dia orang cakap the father of occupational medicine suggest to the doctor ask patient about their occupation. Maksudnya bila dia orang datang ke klinik, bila datang ke tempat tabib, ke tempat orang pengubatan ni, kita kena tanya dia kerja apa. Bila dia kerja apa, maksudnya contohnya yang datang tu kerja cikgu. Dulu-dulu jangan cikgu pakai kapur. Dulu-dulu lah bila cikgu datang, sakit cikgu mungkin tangan dia mengelupas ke, alahan ke, ataupun dia alah dengan kapur sedut boleh jadi asma ke, jadi semput ke. So maksudnya orang yang datang, orang yang kerja buat kilang dekat ni, melakukan perkara yang sama banyak kali. So boleh jadi juga benda ni adalah bila orang lain datang daripada tempat yang sama, so datangnya penyakitnya sama. Dan era 18 century, maksudnya yang ini dia dah ada industrial revolution in Britain. Industrial accident occurred. Women and children work as heavy labor under unsafe and unhealthy workplace. So maksudnya bila revolusi industri dah bermula tahun 17 tahun 17,000, bila ada revolusi industri, maksudnya perempuan ke kanak-kanak bekerja tempat yang tak selamat, tempat yang tak sihat, macam itulah. So pada 1833, akta yang pertama dibuat berdasarkan kepada Industrial Safety Law. So lah lebih kurang macam tu. Dan seterusnya, maksudnya revolusi akta berkenaan pekerjaan, memula kesihatan lah, dia dah mula keluar. So 1867 pemeriksaan kilang pertama dilaksanakan. Yang itulah ni dia punya sejarah semua. So kenapa kalau kita tengok mula-mula dia orang tak buat dulu untuk healthy, dia orang buat untuk factory and machinery. Sebab dulu ada mesin-mesin, so dia dah buat akta mesin lah. Sebab mesin tu jadi heavy work, maksudnya ada kemalangan di situ. Dan tragedi yang menggerakkan OSH ni adalah berlakunya tragedi Hawk Nest tragedi, kilang yang menjalankan kerja galian terowong merentas gunung. So yang ini terdedah kepada banyak lah dia punya ni. So bila ada tragedi macam ni, maksudnya ada yang dah mula berfikir untuk adakan akta. Dan seterusnya ada asbestos menas tragedi juga yang ini, yang menyebabkan kanser paru-paru. Sebab asbestos ni sendiri dia ada akta dalam factory and machinery, dia ada bincangkan akta yang berkaitan dengan asbestos je. Kalau kita kira asbestos, apa yang awak faham pasal asbestos ni? Asbestos kalau saya yang saya faham asbestos tu macam bumbung je lah yang kita nampak, tapi sebenarnya dia banyak penggunaan dia dalam industri. Ini awak boleh baca sendiri. So tragedi Bhopal yang ini gas beracun bocor dan menyebabkan 3,000 orang mati. So yang ini memang jadi bencana lah. Dan ini adalah Malaysian history perspektif. So perspektif maksudnya kita punya akta-akta tu berjalan daripada tahun berapa? Tahun 1894 bila ada boiler datang ke Malaysia sebab dia orang nak buat masa tu, sebelum tu dia orang dah buat mining untuk timah ke apa tu. So sebab tu dulu mula-mula dia datang dekat Selangor, lepas tu dekat Perak, sebab mesin tu mungkin datang pertama yang dekat Selangor. Bila ada mesin, maksudnya masa tu mesti dah ada akta. So sebab tu kita tengok Act 139
for Factory and Machinery Act 1967. Yang ini adalah declare. Kenapa declare tahun 1967? Ini adalah sebelum OSH tu declare, maksudnya akta untuk Factory and Machinery dulu yang declare. Dan OSH 1994 ni kat Malaysia ni declare selepas tragedi Bright Sparklers dekat Sungai Buloh tahun 1993, yang mana masa tu saya rasa awak pun memang belum lahir semua yang ada dalam kelas saya ni. Yang itu berlakunya tragedi kebakaran dekat satu kilang mercun dekat Sungai Buloh, di mana dia punya letupan tu boleh didengari 10 km. Mana rumah-rumah yang dekat dengan dekat dengan kilang Bright Sparklers tu pun memang efek lah. Maksudnya memang terkena bahang sebab kilang mercun meletup. Dan dianggarkan saya rasa dalam beberapa ratus orang lah yang meninggal. Dan selepas berlakunya accident Bright Sparklers tu, maka Occupational Safety and Health Act ni 1994 ni wujud dekat Malaysia. So yang kita akan tengok dekat dalam kelas kita adalah 3 akta, iaitu Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994, Akta 514, Akta Kilang dan Jentera 1967, disemak 1974. Maksudnya bila disemak tu dia revise balik. Ada beberapa akta tu mungkin ditambah baik. Ada juga revision lepas tu, tapi yang itu saya tak letak dalam sini lah. So Akta Kualiti Alam Sekitar 1974. Kenapa dia ada tahun 1967, 1974, 1994? Sebab akta-akta ni dibuat berdasarkan kepada tahun ia dikeluarkan. Maksudnya kalau Akta Kilang dan Jentera tahun 1967 tu, maksudnya first declare tu adalah pada tahun 1967. Dan selepas tu dia ada buat revision. Untuk revision akta-akta ni pun sebenarnya bukannya dia boleh revise suka-suka. Dia kena revise masuk dalam Dewan Rakyat ataupun dibahaskan di dalam Dewan. So apa yang kita akan tengok maksudnya dalam akta tu, dia ada akta act. Lepas tu dia ada peraturan ataupun regulation. Dia ada perintah order. Lepas tu dia ada tata amalan, code of practice. Dia ada garis panduan, guideline. Lepas tu dalam act tu dia ada sebenarnya section. Lepas tu dia ada juga schedule semualah. So kita akan tengok nanti. So yang ini adalah susul galur ataupun unit-unit yang ada dekat dalam Malaysia berkenaan dengan OSH. Pertama, dia ada akta. Kedua, kita ada Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan ataupun DOSH, Department Occupational Safety and Health. Yang ini pun awak boleh cari dalam internet, dia ada web dia lah. Web untuk DOSH ni sendiri. Lepas tu Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Kebangsaan, NIOSH. NIOSH ni kerja dia adalah untuk memberi, salah satulah fungsi dia, memberi training, latihan kepada pekerja-pekerja ataupun kepada mereka yang berminat untuk menjadi officer OSH ke. So NIOSH ni adalah badan yang mengeluarkan sijil lah. Lepas tu kita ada Malaysian Society of Occupational Safety and Health, MSOS. MSOS ni maksudnya dia persatuan OSH ni. Dan bahagian keselamatan negara. So maksudnya banyak department lah yang menguruskan OSH ni. So kita masuk pada kita punya okey, saya berhenti untuk introduction dulu. So saya akan sambung dengan video yang lain untuk bab 1.2, sebab nanti panjang sangat saya punya video ni, nanti dia jadi besar, susah pula awak nak ni.